KPM. Assalamualaikum. Hello semua. Selamat petang. Anda menyaksikan saya Afiq Syazwan dalam Sukses SPM 2021. Macam biasa, kita akan bersama dengan guru jemputan kita untuk ulang kaji. Kita recap balik sebab ini adalah persiapan murid-murid di luar sana untuk menghadapi peperiksaan penting bagi anda iaitu SPM 2021. Jadi, subjek kita hari ini iaitu ekonomi. Kemudian topiknya keanjalan harga. Ada kena-mengena ke dengan kenaikan turun naik harga yang berlaku di pasaran di luar sana tu, dan ada kena-mengena dengan ekonomi? Kalau nak tahu, kita berkenalan dulu dengan guru jemputan kita. Tapi sebelum tu, mari kita sama-sama saksikan dulu profil guru hari ini. Jom. Usaha tangga kejayaan. Itulah moto cikgu kita hari ini iaitu Cikgu Azmi. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Ya, cikgu apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Ya, cikgu ini adalah guru akademik di sekolah menengah Sekolah agama. Sekolah agama. Nurul Iman Kelang. Ya. Wah, itu tempat lahir saya tu. Itulah. Lebih kurang boleh kata berjiran jugalah sekolah saya dengan sekolah cikgu ni. Baiklah, jadi cikgu, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan subjek ekonomi, cikgu ada tak pesanan penting kepada murid-murid di luar sana tentang topik kita hari ini? Baik, apa yang kita nak belajar hari ini adalah tentang keanjalan harga. So, keanjalan harga ni bila kita memahami konsep dia, untuk firma dia akan memahami bahawa corak keinginan apa yang orang beli tu, daripada situ kita dapat menilai barang tu perlu dinaikkan harganya ataupun diturunkan harganya. Sebagai pengguna pula, sebagai isi rumah macam kita ni yang membeli ni pula, kita dapat menilai barang tu sama ada barang tu perlu dibeli ataupun tidak. So kita nak tengok kat situlah. Baiklah, jadi itu baru kupasan sikit je daripada Cikgu Azmi. Nanti kita akan kupas lebih banyak lagi tentang topik kita pada hari ini. Tapi macam biasa, kita akan berkenalan dulu dengan murid-murid dari sekolah. Ada 2 buah sekolah hari ini. Tanpa masa, mari kita lihat dulu wajah mereka. Boleh cikgu ya? Boleh. Mari. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Jangan lupa buka mic. Waalaikumsalam. Ya. Kita ada 2 buah sekolah dari Sekolah Agama Menengah Nurul Iman Kelang dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Segamat Johor. Baiklah, tak buang masa. Saya nak mempersilakan kita mulakan dengan Abid terlebih dahulu untuk perkenalkan diri anda dan dari sekolah mana. Silakan, Abid. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Abid bin Asa'ah dari Sekolah SMKA Segamat. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Okey, cita-cita ingin menjadi seorang guru. Amin, insya-Allah. Seterusnya, Siti Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khadijah bin Muhammad Razi dari Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Cita-cita saya nak jadi seorang guru. Wah, dah ada 2 orang dah guru di situ. Seterusnya, Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa Iskandar bin Sulaiman dari SMKA Segamat. Cita-cita saya nak jadi pensyarah. Menjadi seorang pensyarah. Okey, dah ada seorang pensyarah. Tapi semua ingin menjadi seorang tenaga pengajar. InsyaAllah. Seterusnya, Aisyah Balkis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Balkis binti Roslan. Saya dari Sekolah SMKA Segamat. Cita-cita saya nak jadi seorang cikgu. Menjadi seorang cikgu. Dan yang terakhir sekali kita ada Mahira. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Mahira Maisara binti Muhammad Idris. Saya dari Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Cita-cita saya untuk menjadi seorang peniaga. Okey, kita ada seorang usahawan wanita kat sini. Baiklah. Jadi
Afi harap semoga apa saja cita-cita anda ingin capai itu akan dapat tercapai juga suatu hari nanti. Amin, insyaAllah. Tapi sebelum tu Afi nak pesan kepada anda semua, kenapa sekarang ni kita perlu patuhi SOP, kerana itu adalah perkara yang sangat penting untuk kita memerangi wabak penyakit COVID-19. Jadi jangan lupa untuk gunakan pelitup muka, gunakan hand sanitizer, dan apa yang paling penting, anda kena jaga jarak bersama dengan individu yang lain. Macam mana saya dengan cikgu sekarang ni, jaraknya 1 meter. Inilah dia cara selamat untuk kita mematuhi SOP. Dan sekarang ni cikgu, mari ikut saya, kita nak gunakan hand sanitizer lebih dahulu. Silakan cikgu. Okey, silakan. Baik. Okey, kemudian saya juga gunakan. Alright. Baiklah, jadi sekarang ni mungkin Afiq harap murid-murid di rumah dapat bersiap sedia kerana sebentar nanti kita akan mulakan sesi pembelajaran kita. Tapi sebelum tu, kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KP Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Baiklah, jadi kita sebelum memulakan sesi pembelajaran kita dengan subjek ekonomi dan topiknya keanjalan harga, saya nak tanyalah dengan murid-murid yang ada di studio bersama dengan kita hari ini. Kita nak tanya mereka tentang pendapat ataupun pandangan mereka sendiri mengenai topik kita hari ini. Ataupun mereka mungkin ada nak share tips sikit dengan rakan-rakan yang lain. Mari kita bertanya dengan, kita mulakan dengan Abid terlebih dahulu. Silakan Abid, ada tak pendapat anda sendiri? Pada pendapat saya, dengan pengetahuan tentang keajalan harga ini, kita boleh tahu barang itu sama ada barang mewah ataupun barang keperluan. Okey, baik, terima kasih Abid. Seterusnya, saya nak tanya Khadijah. Macam mana pula dengan pandangan awak mengenai topik hari ini? Pada pandangan saya, topik hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor keanjalan penawaran dan permintaan. Okey, penawaran dan juga permintaan. Okey, seterusnya kita tanya Aisyah pula. Silakan Aisyah. Pendapat saya, kita dapat belajar peratus perubahan kuantiti diminta bila harga itu meningkat, bila harga itu berubah juga. Oh, okey, baik. Itulah dia pandangan rakan kita yang ada bersama dengan kita di dalam studio. Baik, tapi tanpa membuang masa, kita nak mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Afiq harap murid-murid di rumah dapat bersiap sedia. Saya serahkan semuanya. Silakan Cikgu Azmi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita jumpa lagi dalam topik yang berbeza, iaitu keanjalan harga. Okey. Jadi topik keanjalan harga ni, apa yang kita nak belajar adalah kita nak menjelaskan konsep keanjalan harga permintaan dan membuat sedikit pengiraan yang mudah. Okey, seterusnya menjelaskan keanjalan harga permintaan anjal dan harga permintaan tidak anjal. Okey, seterusnya menjelaskan penentu pula keanjalan permintaan, dan 2.2.4 menerangkan hubungan antara perubahan dalam harga permintaan dengan perubahan dalam jumlah hasil. 2.25 kita beralih pula ke keanjalan harga penawaran, dan 2.2.6 masih lagi dengan penawaran, kita nak melihat pula menjelaskan keanjalan harga penawaran anjal dan keanjalan harga penawaran tidak anjal melalui gambar rajah, dan seterusnya menjelaskan penentu keanjalan penawaran. Okey, tadi kita tengok permintaan, kemudian satu lagi adalah penawaran. Sebab dalam ekonomi ni, permintaan dengan penawaran ni memang tak boleh dipisahkan. Dia macam kembar, bukan kembar, dia sentiasa bersama. Bagi au dan macam tebing pasangan lah. Macam bagai au dengan tebing. Saling memerlukan antara satu sama lain. Baik, kita teruskan. Baik, ini adalah berkaitan dengan pengiraan. Pengiraan berkaitan dengan keanjalan harga permintaan dan juga penawaran. Kita satukan sekali sebab dia punya langkah pengiraan dia sama. Okey, cuma simbol dia berbeza. Kat sini kita tengok, untuk permintaan kita tandakan dengan D. Okey, untuk penawaran kita tandakan dengan S. Okey, dia berbezalah. S tu untuk supply, so itu menunjukkan penawaran. D untuk demand menunjukkan permintaan. Dari segi pengiraan masih sama. Ini formula asas dia. Okey, peratus perubahan kuantiti diminta untuk permintaan. Kalau untuk penawaran, peratus perubahan kuantiti yang ditawar. So dia sama saja. Okey. Sebab
kenapa kita nak satukan sekali? Pasal kalau kita asingkan pun nanti kita akan belajar benda yang sama juga, dia punya pengiraan dia. So kat sini saya tunjukkan pengiraan dia. Ini adalah langkah pengiraan yang mana diambil daripada formula asas dia. Okey, ini formula asas dia, peratus perubahan kuantiti bagi peratus perubahan harga. Ini memang orang kata formula yang teragung lah. Untuk pengiraan ni kita nak dapatkan daripada sini. Kemudian kalau kita tengok kat sini ada P1 tolak P0 semua ni kan. Dia datang apabila kita nak mengira perubahan ni. Okey, tanda tiga segi ni untuk pengiraan, untuk perubahan. Kita nak kira perubahan tu, kita kena tolak lah. Sebab kita nak bezakan daripada satu tempat ke satu tempat tu kan. Kalau kita nak kira angka, jarak antara nombor 10 dengan nombor 7 contohnya, kita kena tolak. So kita tolakkan dia. Okey, ini formula asas dia. Jadi pengiraan dia akan berterusan begini sampailah akhirnya kita dapat bentukkan formula seperti ini. Ini untuk permintaan, ini untuk permintaan, dan yang ini untuk penawaran. Okey, dia ada dua lah kita belajar hari ni. Saya tunjukkan dua-dua nak membezakan di sini. Okey, tapi jalan kira dia sama. Jalan mengira dia sama. Maksudnya D dan juga S tu adalah demand dan supply. supply, yes. Okay. Saya sekalikan hari ni. Okey. Kemudian dekat bawah ni kita tengok ini panduan dia lah. P1 untuk apa, P0 untuk apa. P1 untuk harga yang baru selepas mengalami perubahan daripada harga yang asal. Kat bawah ni pula kuantiti yang baru selepas mengalami perubahan akibat daripada perubahan harga. Okey, kita tengok kat bawah ni perubahan harga berada di bawah. Okey, dalam pengiraan ni kita letakkan di bawah. Tujuan asal dia adalah untuk kita melihat sesuatu barang itu kuantiti, permintaan dan penawarannya berubah disebabkan oleh harga. Harga tu punya pasal yang menyebabkan kuantiti itu pun jadi berbeza. Ya. Okey, kalau katakan harganya naik, secara formulanya kalau kita nak beli barang, harga naik, kita akan kurangkan pembelian kita. Okey, tapi dalam penawaran dia berbeza. Okey, bila harganya naik, dia lagi tambah pengeluaran. Pasal dia nak dapatkan keuntungan yang maksimum. Itu pergi kepada firma. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, ini adalah kesimpulan pengiraan. Yang ini yang paling utama yang kita nak faham sebenarnya dalam topik ni. Kadang-kadang kan student saya ni dia pengalaman saya mengajar lah. Student saya ni dia kata susah cikgu tajuk ni. Ini adalah orang kata rumusan. Kita nak melihat apa sebenarnya yang kita nak cari. Yang ini. Mana kalau ada yang kat rumah kan, kalau siapa yang melihat di rumah ni, kalau dia nak ambil gambar, dia boleh ambil gambar yang ni. Ambil gambar. Sebab ini memang orang kata asas kefahaman kita untuk topik ini. Yang tadi saya tunjuk tadi tu pengiraan. Okey, kita mengira dan jawapan pengiraan tadi akan datang di sini. Okey, akan pergi ke sini ya. Dikira kita akan dapat jawapan seperti ini. Ni contoh-contoh jawapan dia lah. Okey, jawapan dia ED, tadi kita kira ED, satu atau lebih daripada satu, menunjukkan itu adalah permintaan yang anjal. Kalau jawapan last sekali lebih daripada satu, contoh dapat 1.1, ni contohlah saya bagi 1.1, 1.2 dan sebagainya. More than 1, lebih daripada satu. So itu adalah permintaan yang anjal. Okey, kemudian bila kita mengira, kita dapat jawapan kurang daripada satu. Okey, yang ini lagi satu kefahaman yang kita kena faham. Kalau kita katakan kurang daripada satu tu bukan bermakna negatif. Tidak. Yang kurang daripada satu tu yang bermula dengan kosong di depan dan ada perpuluhan. 0.1, 0.2, itu yang dikatakan kurang daripada satu. Tapi macam mana pula kalau kita kira dapat jawapan negatif? Okey, jawapan negatif, katalah negatif tu pun lebih daripada satu, maka dia berbalik kepada permintaan anjal. Okey, begitu juga kisahnya dengan penawaran, sama saja. Kita kira dapat jawapan lebih daripada satu, maka itu adalah penawaran anjal. Kalau kita kira kurang daripada satu, kita dapat tidak anjal. Senang kan? Senang. Boleh? Mudah. Yang ada di studio? Boleh 6 orang student saya hari ni. Merentas negeri. Satu ada, tapi kita masih lagi ikut SOP lah. Ya, kita masih SOP tu, Google Meet je. Maknanya kita tak perlukan surat sebab dia duduk di negeri masing-masing kan. Itu kelebihan gadget kita katakan. Okey? Alright, so kita tengok seterusnya. Yang ini kita nak melihat pula apa yang dimasukkan dengan keanjalan harga permintaan. Ni dia punya kata dia punya karakter lah. Kalau yang kata anjal tu macam mana, yang tidak anjal tu macam mana. Okey, kita mulakan tadi, kita kira ED yang kita kira tadi tu dapat lebih daripada satu, maka dia pergi ke anjal. Kalau kita kira dapat kurang daripada satu, dia jadi tidak anjal. Okey, yang ini pula formula agung tadi. Okey,
formula agung tadi kita manipulate dia, peratus perubahan kuantiti mengatasi ataupun melebihi peratus perubahan harga. Maknanya kuantiti tu bergerak banyak. Harga bergerak sikit je. Tapi kesan dia pada harga besar. Itu menunjukkan itu adalah barang yang anjal. Okey, permintaannya anjal lah. Tapi kalau dia berlaku sebaliknya, harga naik banyak tapi kuantiti pembelian hanya berkurangan sedikit sahaja. Okey, dia kurang sikit je. Maknanya tak jauh beza pun kalau kita naikkan harga. Itu biasanya firma akan gunakan taktik ni untuk meningkatkan keuntungan sebab dia tahu kalau dia naik harga pun orang tetap beli. Orang tetap akan beli. Yes. So dia jadi tidak anjal. Okey. So kenapa dia jadi macam tu? Itu maksudnya bila berlaku keanjalan itu, orang kata permintaan yang anjal, itu bermakna pengguna sangat responsif terhadap perubahan harga. Harga sedikit je, kita tak belilah. Naik dah tak belilah. Kita beli yang lain lah. Itu antara sebab kenapa dia jadi anjal. Okey. Bila pula barang itu barang tu kurang responsif macam saya sebutkan tadi, kan? Harganya naik banyak pun kesan dia, respon pengguna tak banyak pun beza. Contohnya macam saya bagi yang senangnya macam minyak petrol lah. Kan? Betul. Minyak petrol ni kita isi ikut saiz tangki kita. So kalau harga naik pun kita isi ikut saiz tangki kita juga. Betul. Kita kena isi macam tu sebab kalau kita tak ikut saiz tangki nanti jarak perjalanan akan berkurangan. So kita kena faham di situ. So maknanya itu adalah barang yang tidak anjal. Tapi kita kena faham juga minyak petrol bukan barang keperluan. Ya, betul. Maksudnya sebab kita nak sebut barang keperluan ni adalah barang yang memang kalau tak ada mati. Kita akan mati ataupun kita mungkin akan jadi gila. Contoh pakaian kan. Kalau tak ada pakaian kita boleh dikategorikan sebagai orang yang gila. Tapi kalau makanan minuman tak ada kita boleh bawa kepada mati. Cuma petrol bukan. Petrol kalau tak ada tak mati. Tapi dia sangat responsif, dia tidak responsif sebab dia sangat diperlukan dalam kehidupan kita untuk bergerak. Okey, so kita nak bagi kefahaman kat situ. Kadang-kadang orang kata mesti barang keperluan. Mana petrol barang keperluan lah cikgu? Tidak juga, ya. Faham. Okey. Alright, seterusnya yang anjal ini adalah barang yang mewah, barang kehendak. Ada ke tak ada ke, dia tidak begitu memberikan kesan. Okey, cuma kalau ada nampak legah, nampak selesa, nampak sempurna, macam tu. Okey, tapi kalau yang barang keperluan ni kalau tak ada macam saya sebut tadi lah, dia boleh membawa kepada mati dan juga gila. Okey, lepas tu keluk didi berbentuk landai. Okey, ni kita dah belajar dalam bab sebelum ni. Kalau saya nak tunjuk semua tak sempat ni. Betul. Okey. Alright, so lepas tu keluk didi berbentuk curam. Yang ni dia curam. Ini pun kita dah belajar sebelum ni, ya. Dia jadi sangat slope dia tu sangat curam lah. Orang kata nak daki payah sebab dia tidak responsif. Okey, kemudian ni yang saya sebutkan tadi. Strategi untuk maksimumkan hasil ialah menurunkan harga barang. Kalau barang tadi tu dia barang yang anjal, pengguna ni menganggap barang itu adalah barang yang anjal, permintaannya anjal. So sebagai pengeluar dia melihat barang yang anjal ini dia perlu turunkan harganya. Sebab tu kita tengok kalau ada diskaun di pasaran, satu barang tu diberikan diskaun, permintaannya akan meningkat dengan begitu banyak. Betul. Untuk barang-barang yang kehendak. Okey? Sebab kehendak ni kita semua nak. Nak nampak wow kan. Nak nampak wow factor di situ. Yes. Tapi bukanlah perlu sangat pun sebenarnya. Okey, yang ni pula kita naikkan, firma akan menaikkan harga untuk meningkatkan keuntungan dia. Okey, sebab kenaikan harga itu tidak akan memberikan kesan yang begitu besar terhadap kuantiti. Okey. Alright, yang ini pula adalah keanjalan harga penawaran. Tadi permintaan, yang ini penawaran pula. Okey, kita tengok untuk keanjalan dia macam tadi juga, ES lebih daripada satu adalah anjal, kurang daripada satu adalah tidak anjal. Yang ni pun sama. Yang ni sama macam tadi juga. Okey. Kita nak tengok kat sini. Kuantiti ditawarkan sangat responsif dengan perubahan harga. Contoh harganya naik 10%. Okey. Kuantiti ditawar akan menjadi lebih daripada 10%. Okey. Dan berlaku sebaliknya pula di sini. Kuantiti ditawar kurang responsif terhadap perubahan harga. Harga dia turun 20% pun, kuantiti ditawar dia akan turun kurang daripada 20%. Okey. Kita buat contoh pula. Yang contohnya di sini adalah barang perkilangan. Sebab barang perkilangan ni dia tidak faktor pengeluaran dia tu dia tidak begitu terkesan dengan iklim, cuaca dan sebagainya. Sebab kilang kan kalau hujan ke apa ke dia tetap jalan seperti biasa. Okey, musim macam mana, panas ke sejuk ke dia jalan macam biasa juga. Tapi barang pertanian dia memang akan memberikan
kesan. Sebab tu kita tengok harga kelapa sawit contohnya kan. Dia akan ada impact di situ. Ada kadang dia naik, kadang dia turun sebabkan oleh keadaan cuaca, iklim dan sebagainya. Okey. Ni macam tadi juga landai dan juga curam keluknya. Ni pun kita dah belajar dalam topik yang sebelum ni. Okey, strategi untuk maksimalkan hasil ialah menurunkan harga barang pun sama macam tadi. Yang ni menaikkan harga barang. Ini adalah satu yang baru. Beban cukai pengeluar lebih besar daripada beban cukai pembeli. Pembeli tidak menanggung cukai yang banyak lah untuk barang kehendak. Macam kita beli barang fast food ke apa kan, ada cukai tu. Tanggungan kepada pengeluar lebih besar berbanding dengan pengguna. Yang ini pula berlaku sebaliknya. Okey, beban cukai itu banyak pada pembeli, macam kita beli gula dan sebagainya kan. Benda itu keperluan. So beban cukai itu lebih kepada pengguna kalau cukai itu dikenakan. Sebab tu kerajaan dimainkan peranan yang sangat penting dalam pengeluaran barang-barang yang tidak anjal. Faham? Okey. Last sekali, subsidi yang dinikmati oleh pengeluar lebih besar daripada subsidi pembeli. Subsidi pengeluar banyaklah untuk barang-barang yang anjal, dan subsidi untuk barang-barang yang tidak anjal ni pengeluar mendapat subsidi yang lebih kecil. Untuk barang-barang macam tadi jugalah saya sebutkan gula, garam dan sebagainya. Okey. So ini yang kita tengokkan topik kita untuk peringkat awal secara keseluruhan. Ada soalan daripada peserta kita di dalam studio? Murid-murid ada sebelum apa-apa kita soalan yang nak diajukan seterusnya kepada cikgu? Tak ada? Kalau tak ada, kita boleh teruskan? Tak ada? Tak ada ya? Okey, tak ada. Sebab saya harap penjelasan saya cukuplah untuk bagi kefahaman kepada murid-murid. Okey. Okey, sekarang kita tengok pula. Ini barulah kita pergi ke pengiraan dia. Tadi kita belajar formula, kita belajar apa jadi pengiraan, dapat apa. So kita kat sini kita tengok contoh pengiraan dulu. Lepas ni baru pergi soalan. Baik. Okey. Alright, contoh pengiraan. Kita tengok satu dulu. Ini untuk ED ya, untuk permintaan. Ini formula agung tadi. Kita kena letak bila kita mengira, bila awak jawab SPM nanti, kan? Tahun depan, kena tunjuk ni formula ni. Tulis dulu formula. Tulis je. Sebab insya-Allah ada markah. Walaupun tak tahu nak kira. Tips tu, itu tips dari cikgu tu. Okey. Tulis je formula dulu. Ini langkah keselamatan. Baik. Okey. Kemudian apa yang berlaku? Kat sini dia dah tunjuk. Harga barang meningkat 50% akan menyebabkan kuantiti DD barang itu turun 20%. Ini menunjukkan peratus perubahan harga lebih besar daripada peratus perubahan kuantiti. Okey, kita tengok apa yang berlaku. 20 bagi dengan 50%, kita akan dapat jawapan 0.4. Okey, maknanya 0.4. Okey, Aisyah Balkis, yang ni kurang daripada 1, lebih daripada 1 ataupun macam mana? Kurang daripada 1. Okey, kurang daripada 1, sebab itu ditandakan sebagai tidak anjal di sini. Macam kita buat tadi kan, formula tadi yang kita letak, saya kata screenshot, kalau boleh screenshot. Boleh screenshot. Sebab itu sangat penting. Okey, itu menariknya subjek ekonomi, bila kita mengira, kita tahu nak buat apa tau. Kiraan kita tu apa benda yang kita kira ni sebenarnya. Tak adalah kira, tengok jawapan belakang, betul suka. Lepas tu tak tahu nak buat apa. Kan? Yang ni lain. Yang ini kita kira wow. Okay? Kita tahu penyebabnya sebab apa. Okey, alright. So kalau macam tu kita akan tengok lagi nanti untuk pengiraan yang seterusnya. Okey, jadi cikgu dah bagi tahu dah kepada murid-murid di luar sana tentang formula, dari formula anjal, kemudian formula tidak anjal, dan penyebab kenapa perlu kita ambil fokus kepada lebih daripada 1 ataupun kurang daripada 1. Mungkin ada banyak murid yang akan membuat kesilapan di situ, kecuaian ya cikgu kan? Ya. Baiklah, jadi kita akan sambung lagi sesi pelajaran kita selepas ini. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, boleh recap semula nota yang anda dah ambil gambar tadi, dan kita sambung lagi selepas ini, semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM SPM 2021, murid-murid di rumah terus bersiap sedia. Kita nak sambung lagi sesi pelajaran kita pada hari ini. Murid-murid di studio okey? Semua okey ya? Tunjuk good kat kamera kalau okey. Yeah. Okey, baiklah. Tanpa masa, silakan Cikgu Azmi. Okey, kita teruskan lagi. Tadi kita tengok berdasarkan formula pengiraan formula agung tadi yang saya sebutkan, formula utama dia. Sekarang kita tengok pula kalau dia tak bagi tahu berapa peratus perubahan dia. Dia cuma bagi harga berubah daripada berapa ringgit kepada berapa ringgit. Okey, so kita tengok macam mana pengiraan dia. Yang tadi awal-awal saya tunjukkan tu kan, yang ada P0, P1. Student saya dia suka sebut PIPO. P1 PIPO, P0 jadi PO. Oh, okey.
Pipo dengan Kiko, saya pun tak tahu dia orang yang buat formula sendiri. Mudah untuk mengingat. Senang nak ingat lah kan. Okey, so kita tengok pula yang berlaku. Peningkatan harga barang C dari RM5 ke RM7 telah menyebabkan kuantiti barang C, kuantiti limiter barang C menurun dari 100 ke 80 unit. So dia mengikut hukum lah, bila harga naik, kuantiti turun. So ini jalan mengira dia. Okey, kita tengok jalan mengira dia. Jawapan contoh yang saya tunjukkan di sini. Baik, apa yang berlaku? So perkiraan akhir dia dapat negatif 20 bagi dengan 40%. Okey. Kemudian last sekali kita dapat jawapan akhir dia 0.5 negatif. Okey, ini yang saya sebutkan tadi tu. Dia jadi negatif. Okey. So kat sini saya nak minta Mahirah. Yang ini dia dapat 0.5 negatif ni, dia jadi anjal ataupun tidak anjal? Dia kurang daripada 1 lah. 1. Tak anjal. Tidak anjal. Okey, so dia jadi barang yang tidak anjal. Macam tadi juga. Dia jadi tidak anjal. Okey. So macam tadi juga, bila dia jadi tak anjal tu maknanya barang-barang tu boleh jadi barang keperluan ataupun bukan barang keperluan tetapi dia sangat diperlukan. Barang tu penting lah. Agak penting dalam hidup kita, macam minyak tadi juga. Okey. Alright. So kita tengok pula soalan contoh. Ini baru soalan contoh lah. Baik. Okey, ini adalah soalan contoh. Raja 1 menunjukkan keluk permintaan suatu barang. Keluk permintaan suatu barang. Ditunjukkan kat situ 50% perubahan pada harga dan 25% perubahan pada kuantiti. Tapi disebabkan ini adalah permintaan, maka kita boleh anggap berlaku kenaikan 50% akan menyebabkan penurunan sebanyak 25% pada kuantiti. Okey, ini adalah soalan yang berkaitan dengan keanjalan harga permintaan. Sebab dia lebih popular lah permintaan ni, sebab dia berkait rapat dengan kita. Soalan yang berkaitan dengan firma ni, kalau kita tanya dekat student, dia agak blur sikit sebab dia bukan firma. Okey. Macam kita sendirilah, macam Afiq sendiri pun. Dia lebih kepada pengguna. Bila pengguna ni permintaan dia agak familiar. Bila sebut je penawaran ni, dia jadi macam blur sikit kadang-kadang. Itu biasa. Okey, so kat sini kita nak tengok Abid, daripada keluk ni apa yang nampak? Adakah ini keluk ni curam ataupun landai? Curam. Okey, kalau curam maksudnya apa? Dia jadi barang apa? Anjal, tak anjal? Tidak anjal. Kita tak kira pun kita dah tahu dah. So ini melibatkan ciri. Okey, tadi kita belajar tadi kan? Salah satu dalam jadual saya tu dia kata keluknya curam. Okey, so apa lagi ciri dia? Kalau barang ini barang yang tidak anjal, siapa boleh bantu saya? Kita ada 5 lagi, ada 4 lagi. Siapa nak cuba? Okey, Firdaus nak cuba? Apa lagi ciri dia? Firdaus diam je. Bagi je satu yang kita belajar dalam pada jadual. Apa lagi ciri yang menunjukkan ciri dia kalau barang anjal. ni barang yang tidak anjal. Bagi satu ciri lagi. Boleh? Lain tak clear. Gangguan. Kita dengar. Okey, tak apa, kita cuba tanya yang lain. Mungkin okey, tak apa kalau macam tu. Masalah teknikal. Khadijah nak cuba? Khadijah? Silakan Khadijah. Salah satu ciri dia hasil yang bila kita tolak laganan ini yang akan berakhir bebas. Okey. Macam mana tu? Tak apa cikgu. Kita tak dapat dengar dengan jelas suara dia. Tak apa, kita tengok terus macam mana kita nak jawab soalan ni. Markahnya 5. Okey, soalan ini dia boleh keluar dekat bahagian A atau bahagian B. Dalam episod-episod yang sebelum ni, saya pun pernah jelaskan bahagian A nak jawab macam mana, bahagian B macam mana. Okey, bahagian A dia lebih ringkas jawapan dia. Bahagian B dia lebih kepada free writing. Maksudnya banyaklah kita nak tulis tu. Walaupun sebenarnya tak adalah banyak sangat. Dia punya pokok asas dia adalah bahagian A dengan bahagian B ni beza dia. Bahagian B memang definitely kita memang kena tulis dalam bentuk esei. Dalam bentuk perenggan. Saya faham. Okey, tapi kalau bahagian A kita boleh buat dalam bentuk perenggan ataupun tidak. Boleh juga kita buat dalam bentuk point. Tapi sebaik-baiknya buatlah dalam bentuk perenggan ayat yang penuh tetapi ringkas. Itu the best. Okey, so saya dah bagi tahu tips dia yang the best. So gunakan yang the best. Buat apa kita nak gunakan cara yang lain kan? Okey, kita tengok contoh.
Baik, dia tunjukkan macam mana dia mengira jawapan dia tu. Yang ini kita dapat 0.5. Sebab tadi pun kita dah tahu kan apa yang berlaku. Betul. Okey. So berdasarkan darjah 1, nilai ED, nilai pengiraan dia adalah 0.5 yang menunjukkan DD tidak anjal. Maksudnya tidak anjal. So kita dah ada jawapan kat sini. Ni 1. Ni DD tidak anjal 2. Okey. Ini kerana peratus perubahan harga lebih besar daripada peratus perubahan kuantiti. Ini satu lagi jawapan yang gunakan simbol tadi tu. Okey, bagi pula contoh. Contoh barang adalah barang keperluan. Dalam jadual saya tadi pun saya dah sebut. Salah satunya adalah barang keperluan. Seperti gula. Dia bagi pula contoh pula. Gula dah bagi keperluan, bagi pula contoh jawapan lagi. Jawapan yang sangat tepat. Maknanya dia memang betul-betul faham. Okey. Pengguna kurang responsif terhadap perubahan harga. Kurang responsif. Okey, ini pun satu lagi jawapan. So, dah ada berapa jawapan kita ada? 1, 2, 3, 4, 5. Dan firma akan meningkatkan harga bagi memaksimumkan keuntungan. Dia pergi naikkan harga pula firma ni. Tapi memang itulah basic dia. Konsep dalam ekonomi, bila barang tak anjal, memang dia akan naikkan harga to get more profit. Untuk dapatkan keuntungan yang lebih banyak. Okey, so kat sini kita ada 6 jawapan. 6 jawapan means 6 markah. Tapi dia nak markah tadi kita tahu dia nak 5 saja. So daripada sini kita dapat melihat student yang jawab seperti ini memang dia dapat full mark lah. Okey, kita dapat 5 markah. Right. So kita tengok satu lagi. Barang Q punya ini dan keanjalan 10. So 10 ni lebih daripada 1. Berdasarkan prinsip keanjalan permintaan, bagaimanakah firma boleh memaksimumkan keuntungan? Huraikan secara terperinci. Okey, yang ini saya terus bagi jawapan. Okey, jawapan saya bagi ini adalah contoh. Boleh juga gunakan jawapan yang lain, tetapi dia mesti berbalik kepada konsep yang kita belajar pada hari ini. Okey, ekonomi ini adalah subjek konsep. Once you understand dia punya konsep, bila kita memahami konsep, okey, kita akan dapat menjawab dengan baik. Okey, dan kaitkan dengan kehidupan kita. Pasal ekonomi dan kehidupan memang tak boleh pisah. Betul. Selagi kita hidup, kan, memang kita akan menghadap benda tu hari-hari. Selagi itu ekonomi akan berjalan. Even kita tidur kat rumah pun, kita tidur dekat rumah tu pun, apa yang ada di sekeliling kita pun berkait rapat dengan ekonomi. Okey? So, ni salah satu contoh lah. Yang ni, siapa yang nak ambil boleh ambil jawapan dia. Saya tak perlu baca lah. Ya. Cumanya siapa yang saya nak tunjukkan di sini ialah saya menunjukkan bahawa firma dia akan mendapat keuntungan yang banyak bila dia menurunkan harga barang dia sedikit. Turun sikit je harga dia. Tapi permintaan barang tu akan meningkat begitu banyak. Okey, itu berpunca daripada keanjalan dia tadi. Jadi firma dia melihat keanjalan tadi, dia nampak apa dia patut buat. Bila dia nak jual barang kan, dia akan buat kajian. Okey, kajian, dia tengok berapa, bila dia buat perubahan harga, apa yang berlaku seterusnya. Oh, bila dia nampak kita turunkan harga, nampak berapa ramai orang yang boleh nampak perbandingan di situ. Kalau kita pergi pasar malam pun, pasar malam contoh, paling senang lah pergi pasar malam. Betul. Sekarang pasar malam tak ada. Ya. Kan? Dululah masa zaman sebelum pandemik. Bila ada satu kedai yang harga dia macam kurang sikit, katalah kedai sate kan. Yang kurang sikit tu harganya mesti ramai yang akan datang. Ya. Kecuali kalau dah beli sekali tak sedap. Tapi untuk permulaan tu memang dia akan datang sebab dia ada perubahan harga sedikit. Dia 80 sen, kedai sebelah 90 sen, orang akan pergi 80 sen. Sebab sate bukannya satu keperluan. So kita kena faham sebab dia barang yang anjal. Ada perubahan harga di situ. Okey? Alright, so itu berkaitan dengan cerita tentang keanjalan harga. Okey, permintaan dan penawaran. Saya bagi contoh tadi semua tentang permintaan. Sebab kalau saya nak masukkan sekali penawaran, kita tak ada banyak masa. Saya nak kena pergi topik satu lagi yang terakhir ni. Okey, baik cikgu. Jadi sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu cikgu. Kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi murid semua boleh sentiasa peka bersama dengan kami. Terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Baiklah, tanpa buang masa, Afi harap murid-murid di rumah pun bersiap sedia dengan nota dan mungkin ada nota yang mungkin sempat nak ambil gambar tadi kan. Okey, sekarang kita nak teruskan lagi sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Azmi. Silakan Cikgu. Okey, kita sampai dah dekat bahagian yang terakhir. Okey, bahagian terakhir untuk bahagian
cerita tentang keanjalan ni. Okay, tadi kita belajar mengira, kita belajar bentuk dia, belajar ciri dia kan, tentang permintaan dan juga penawaran. Kali ni kita nak tengok pula faktor-faktor yang menentukan keanjalan tu. Okay, satu barang tu macam tadi, barang kita cakap kalau barang keperluan tu dia akan jadi tidak anjal. Tapi ada juga barang yang bukan keperluan, dia jadi tidak anjal juga. Okay, sedangkan barang tu bukan keperluan, tapi dia boleh jadi tidak anjal. So, kenapa jadi macam tu? Inilah faktor-faktor dia. Okey, ini antara sebab kenapa dia jadi begitu. Okey, kita mulakan dengan faktor penentu keanjalan harga permintaan. Mula dengan jenis barangan, kemudian kita ada faktor jangka masa, bilangan barang pengganti, nisbah perbelanjaan dengan pendapatan, bilangan kegunaan, ketagihan dan yang terakhir adalah ketahanan barang. So, macam mana boleh jadi anjal dengan jadi tidak anjal tu? Untuk jenis barang ni kita tahu tadi, kalau barang keperluan je dia jadi tak anjal. Automatik. Sebabnya memang itu satu barang yang penting dalam hidup kita. Kena ada. Okey. Tapi dia jadi tidak anjal kalau barang itu barang-barang yang tadi saya sebutkan, untuk barang yang tidak anjal itu adalah barang keperluan. Untuk barang-barang yang anjal pula adalah barang-barang yang mewah. Tak ada pun tak apa. Okey. Barang kendak. Kemudian faktor jangka masa. Faktor jangka masa pula. Pada masa keadaan itu, dalam satu-satu masa tu kita nak beli barang contohnya. Okey, tapi barang yang kita nak beli tu, kalau barang tu memang kita perlukan segera, dia boleh jadi tidak anjal. Okey, sebab pada ketika itu, contoh macam saya sendirilah. Okey, saya nak belikan barang untuk anak saya, pasal besoknya ada kelas yang perlukan barang-barang tertentu. Saya tak ada masa yang banyak. Okey, saya pergi malam, kedai yang ada satu je yang buka lagi. Contohnya, saya pergi satu kedai 24 jam. Itu je kedai yang buka lagi kan. Anak saya dah bising. Saya beli kat situ, harganya berbeza dengan kedai lain. Kedai lain, mungkin kalau kita pergi kat hypermarket, supermarket, dia lebih murah. Kat situ mahal. Tapi tak nak kita beli juga. Betul tak? Padahal barang tu bukanlah barang keperluan pun. Betul. Tapi pada ketika itu, masa yang sangat singkat. So, masa singkat tadi menyebabkan dia jadi tidak anjal. Kalau masa panjang, tak apa, boleh hold dulu. Saya berdasarkan situasi juga. Kita boleh hold dulu. Relax dulu, tak payah beli dulu. Nantilah tunggu dia murah sikit. Contoh begitu. Okey. Bilangan barang pengganti. Kalau barang tu kita boleh tukar dengan yang lain. Okey, kalau dapat satu barang A, tak dapat, kita tukar dengan B. Function sama. Fungsi dia sama kan, ataupun hampir sama. Maknanya kita nak beli, kalau ini mahal, kita beli satu lagi. Kan? Bila ada barang pengganti tu dia jadi anjal. Kalau tak ada pengganti, tak nak kena beli yang tu juga. So means itu barang yang tidak anjal. Dia akan menentukan keanjalan barang tadi. Okey. Kemudian nisbah perbelanjaan dengan pendapatan. Dia tengok pada pendapatan kita. Okey, daripada pendapatan kita tu kita akan bagi-bagikan pembelian barang. Okey, untuk barang yang anjal selalunya dia melibatkan perbelanjaan yang besar. Okey, untuk beli kereta, rumah dan sebagainya. Kereta lah, rumah bukanlah. Kereta contohnya. Okey, kita bayar ansuran bulanan tu besar, tapi kita tak kisah. Untuk barang keperluan pula, nisbahnya sikit je, tapi penting, mesti. Dia kena dulu kan. Kita beli makanan bukanlah banyak sangat pun. Betul. Okey. Macam kita tengok pelepasan cukai pun dalam setahun untuk individu, 9,000 itu kiraan yang kerajaan buat lah. Dia tengok berdasarkan kepada situasi sekarang, 9,000 itu memadai untuk kita membuat pembelian. Itu hebatnya pengiraan LHDN ni. Dia tengok semua. Betul. Okey. Alright, seterusnya bilangan kegunaan. Kegunaan ni satu barang tu yang kita beli tu, kalau kegunaan dia banyak, dia jadi anjal. Kalau kegunaan dia memang satu benda je, kalau kita beli satu barang tu, kita boleh guna untuk satu proses sahaja, dia jadi tidak anjal. Sebab bila nak guna buat benda lain, buat perkara lain, kita tak boleh pakai barang tu tadi. Tapi barang yang multitasking ni, banyak kegunaan ni, dia akan jadi anjal. Okey? Seterusnya ketagihan. Ketagihan ni biasanya melibatkan benda-benda yang boleh membawa kepada ketagihan lah. Contohnya rokok, minuman keras dan sebagainya. Okey? Walaupun harganya mahal, orang akan beli juga. Betul. Dia jadi tidak anjal. Walaupun dia bukanlah keperluan kan. Kadang-kadang bawa keburukan lagi. Last sekali, ketahanan barang. Barang yang tahan, kita beli sekali, tahan lama, tak payah beli. Macam contoh beli katil contohnya. Takkan nak hari-hari beli katil kan? Betul. Kita beli sekali, boleh tahan sampai 5, 6 tahun, 7 tahun, kadang sampai 10 tahun pun ada. Betul, lebih daripada 10 tahun pun ada. Ya, betul. Tengoklah kan barang tu. Jadi barang tu barang yang anjal. Tapi kalau ketahanan dia sekejap, boleh beli berapa hari je pun dia dah expired. Berapa hari je pun dia dah rosak.
Jadi benda tu akan jadi tidak anjal sebab kita kena beli lagi, beli. Ya. Okey? Ini cerita tentang permintaan. Okey, lagi satu berkaitan dengan penentu ganjalan harga untuk penawaran pula. Okey, yang ini melibatkan firma lah. Okey, mula dengan tambahan kos, corak penggunaan faktor pengeluaran, faktor masa, macam tadi juga, faktor masa, bilangan firma dalam pasaran, mobility faktor pengeluaran dan last sekali ketersediaan stok. So macam mana datangnya tambahan kos? Okey, dalam satu proses tu dia akan menambah bila dia nak tingkatkan pengeluaran dia akan tambahkan kos. Okey, kalau dia tambahan kos tu mudah, kan senang nak tambah. Bila banyak pilihan dan sebagainya, dia akan jadi anjal. Tapi kalau nak tambah kos tu susah, dia akan jadi tidak anjal. Okey, kemudian corak penggunaan faktor pengeluaran. Yang ini pun lebih kurang macam tadi juga. Baik. Okey, penggunaan faktor pengeluaran tu mudah didapati ataupun susah didapati. Tadi melibatkan kos, penambahan jumlah nilai kita nak tambah tu. Yang ni melibatkan benda tu senang ke susah nak dapat. Okey, kita nak keluarkan satu barang, nak buat kek contohnya. Barang-barang nak buat kek tu senang tak nak dapat. Kalau dia susah nak dapat, dia boleh jadi tak anjal. Tapi kalau senang nak dapat, pergi kedai sana ada, sini ada, dia jadi anjal lah. Ya. Okey, faktor masa yang panjang dan juga masa yang pendek, singkat. Okey, kemudian bilangan firma dalam pasaran. Bila bilangan firma tu banyak, barang tu jadi anjal sebab banyak orang keluarkan. Ya. Okey, bila barang tu firma yang keluarkan satu je, macam syarikat air contohnya, syarikat electricity contohnya kan. Dia sahaja yang keluarkan. Dia je yang keluarkan, kacau lah. Okey. Kemudian mobility faktor pengeluaran. Yang ini melibatkan kita boleh pindahkan ataupun tidak faktor pengeluaran tadi. Barang kita nak keluarkan tu contohnya jentera contohnya, peralatan. Senang ke tidak untuk dipindahkan? Kalau susah dipindahkan, maka dia jadi tidak anjal. Kalau senang nak pindah-pindah, ni boleh bawa sana, boleh bawa sini. Dia jadi anjal. Dan last sekali adalah ketersediaan stok atau inventory. Kalau bila mana kita tengok satu barang tu stoknya tu banyak, senanglah kan. Maksudnya simpanan itu kita boleh tahan lama dan sebagainya. Simpanannya kukuh kan? Kukuh, jadi dia senang nak simpan. Maka barang tu akan jadi anjal. Sebab bila-bila orang nak beli pun ada. Betul. Tapi kalau stok tu memang limited, yes, dia akan jadi tidak anjal. Okey. So last sekali kita tengok pula contoh soalan. Okey. Baik, saya bagi 3 jawapan di sini. Ini untuk penawaran ya. Saya nak minta yang ada di studio ni bagi lagi 3 lagi. Kat sini dah ada tambahan kos, dah ada ketersediaan stok dan ada bilangan firma. Tadi kita tengok slide sebelum ni. Kan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 betul? So saya minta supaya siapa yang boleh bagi 3 lagi. 3 lagi. Saya nak minta 3 lagi. Kemudian terangkan sedikit. Mungkin kita boleh cuba dengan Firdaus. Firdaus nak cuba? Firdaus tadi suara tak dengar. Suara dah okey dah. Antara bentuk penilaian lain ialah faktor jangka masa. Satu je, saya nak satu je. Faktor jangka masa. Okey. Faktor masa. Baik, itu daripada Firdaus. Seterusnya kita cuba tanya Abid. Selain daripada faktor masa, apa lagi yang boleh kita dapat selitkan daripada jawapan yang dah tersedia di situ? Mobility faktor pengeluaran. Mobility faktor pengeluaran, okey. Okey, baik. Lagi seorang. Terima kasih Abid. Okey, seterusnya lagi seorang. Siapa lagi ya? Kita nak cuba. Mungkin Miza. Miza. Sila Miza. Corak penggunaan faktor pengeluaran. Okey, boleh terangkan sikit yang corak penggunaan faktor pengeluaran tu. Tadi kita dah bincang. Saya dah uraikan. Dah terangkan dah. Okey, kalau corak tentang corak penggunaan faktor pengeluaran ni, apabila dia senang didapati atau diperoleh sesuatu barang tu, maka dia anjal. Tapi jika sebaliknya, maka dia tidak anjal. Okey. Cantik jawapan. Cantik jawapan Baik, terima kasih Miza. Kenapa? Sebab dia dalam soalan tadi markah dia 6. Okey. Soalan ni kan markah dia 6. Saya bagi 3. Setiap satu ni kalau kita tengok kata tugas dia adalah terangkan. Okey? Okey, terangkan. Bila terangkan dia mesti kena ada fakta, dia kena ada huraian.
Kena ada dua-dua tu. Fakta mesti ada, huraian pun mesti ada. Kalau katakan student dia menjawab tambahan kos, ketersediaan stok, dua-dua tu dia huraikan. Kemudian yang ketiga dia tak letak bilangan firma dalam pasaran ni, dia terus bagi huraian saja. Maka dia akan kehilangan markah fakta. Sebab markah dia datang fakta dan huraian. Dua-dua mesti kena ada. Okey. Jadi bila menjawab soalan nanti kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati. Kita kena memahami kata tugas. Ini terangkan, ini kata tugas je. Okey. Dia kata tugas lain boleh jadi jelaskan, huraikan dan sebagainya. Itu nanti mungkin dalam slot yang berkaitan dengan teknik menjawab, kita fokus betul-betul tu, kita akan pergi betul-betul untuk kata tugas. Okey. Baik, terima kasih. So kesimpulannya hari ni kita belajar tentang keanjalan ni memang betul-betul penting dalam kehidupan kita. Kita nak kenal barang keperlu, barang mewah. Okey. Baik, terima kasih Cikgu Azmi di atas penerangan yang sangat lengkap untuk pelajar-pelajar ekonomi di luar sana dan terutamanya di studio juga. Apa yang paling penting, anda perlu memahami konsep terlebih dahulu. Mungkin ada masih lagi yang terkeliru ataupun mungkin dah betul-betul confident, dah dapat membezakan yang mana anjal, yang mana tidak anjal. Mungkin itu adalah masalah yang selalu berlaku di kalangan pelajar. Tak apa, teruskan ulang kaji dan Fi harap semoga apa saja ilmu yang disampaikan daripada Cikgu Azmi dapat memberi manfaat kepada anda semua untuk memperolehi keputusan yang cemerlang pada SPM 2021 nanti. Baiklah, itu saja daripada kami. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana sudi bersama dengan kami. Dan kita jumpa lagi di episod seterusnya, semuanya dalam Sukses SPM 2021. Saya Afiq Syazwan. Bye. Assalamualaikum.